Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, terlebih dahulu, saya rasa tak terlambat lagi lah saya nak ucapkan selamat Hari Pertahanan Awam Sedunia 1 Mac setiap tahun. Dan akan datang ni kita akan sambut pula Hari Pertahanan Awam Kebangsaan peringkat Malaysia pada 24 Mac setiap tahun lah. So bulan Mac ni bulan yang meriah lah untuk pertahanan awam ni. Okay, so hari ni kita nak bincang tentang hypoglycemia dan hyperglycemia. Hari ni kita nak bincang tentang hypoglycemia dan hyperglycemia. Okay, so ilmu ni masa saya join pertahanan awam saya dapat daripada Encik Farid, Encik Fazlan. Kemudian apabila saya sambung di belajar di kolej, cikgu-cikgu pun ajak. Masa di penempat klinikal lah, semasa bekerja pun doktor ramai yang ajak, rakan setugas ajar, jururawat ajar. So hari ni tugas saya sampaikan balik apa yang mereka sampaikan kat saya. So kita sama-sama share ilmu lah. Okay? Hari ni kita nak cerita tentang hypoglycemia, kurang gula dalam darah. Hypo tu makna kurang lah. Gly tu makna gula, mia tu kita tahu lah darah. So kalau hypoglycemia maksudnya kurang gula dalam darah. Hyperglycemia pula keadaan yang sebaliknya. Hyper tu maksudnya terlalu banyak, tinggi. Lepas tu glycemia ni mana gula dalam darah lah. Hypoglycemia, hyperglycemia. So hypo tu maksudnya kurang, hyper tu maksudnya tinggi. Macam mana nak tahu tinggi atau rendah? Tak ada cara lain. Selalunya kita kena ambil darah lah melalui glukometer. Okey, cucuk sikit dekat jari ni, cucuk sikit kat jari, kemudian kita test guna glukometer yang cek gula tu. Daripada situ kita tahu bacaan dia berapa lah. Okey, kalau normal ni kalau puasa kita kata 4 sampai 6. Itu normal lah, 4.4 sampai 6. Bawah daripada 4 tu kita kata sangat-sangat rendah. Lepas tu atas daripada 8 tu kita kata tinggi lah, hyperglycemia. So kita tak mau bawah daripada 4, 3.9 apa semua kita tak mau. Dan kita tak mau atas sangat daripada 8, kita tak, jadi hyperglycemia. Okay, so apa tanda-tanda orang yang dapat hypoglycemia? Apa tanda-tanda orang yang dapat hyperglycemia? Okay, tanda-tandanya adalah, okay, ni ada kita buat chart lah sikit. Okay, hypoglycemia, hyperglycemia. Okay, hypoglycemia tu kurang gula dalam darah tu ada di sebelah kiri kita lah. Okay, dia akan rasa gelisah. Gelisah ni rasa tak selesa, rasa macam tak kena je hari ni. Dia rasa gelisah, gula kurang tu, gula dia kurang. Okay, bila gula kurang kita akan rasa lemah-lemah badan. Okay, kemudian of course kita akan rasa yang nombor 3 tu teramat lapar. Kita rasa sangat-sangat lapar ni. Allah, lapaknya gula tak ada dalam badan kan. Kita rasa sangat-sangat lapar. Kemudian yang keempat kita boleh jadi berpeluh. Okay, ada pesakit boleh jadi berpeluh. Yang kelima kalau serius dia boleh jadi pucat. Kalau kita tengok selalunya yang ada hypoglycemia, hyperglycemia ni pesakit-sakit yang ada kencing manis. Diabetik, kencing manis, diabetik mellitus, DM, itu semua merujuk kepada benda yang sama lah. So kalau dia kurang, kita akan nampak muka dia pucat, berpeluh. Kemudian jantung dia berdebar-debar, dia jadi palpitation. Kurang gula menyebabkan palpitation. Okay, kemudian dia akan ketak satu badan. Selalu kan kita dengar pesakit kata, pakcik asal ketak satu badan, kena makan cepat-cepat lah. Pernah tak dengar pesakit diabetik kata macam tu? Okay, dia ketak satu badan. Tu inilah maksudnya gula kurang dalam badan dia. Okay, yang paling serius tu dia jadi koma, tak sedar diri. Gula sangat-sangat kurang, dia jadi koma. Okay, so hypoglycemia yang sebelah kiri ni kurang gula dalam darah. Ejaan kat atas tu HIPO tu, yang tu bahasa Malaysia lah. Kalau bahasa English HYPO, hypoglycemia. Okay, kita pi pula ke arah yang berlawanan, hyperglycemia, gula tinggi pula dalam darah. Okey, kalau bahasa Malaysia HIPER, hyper lah, hyperglycemia. Kalau bahasa English HYPER, hyperglycemia. Okey, so orang yang tinggi gula dalam darah, terlebih gula di dalam darah,
dia akan jadi kerap buang air kecil. Dia akan selalu pergi toilet. Orang kecil manis selalu dia kata, pasal apa kerap nak pergi toilet? Mungkin darah dia terlalu tinggi gula dalam darah dia. Okey. Kemudian dia akan kerap dahaga. Sat-sat nak minum air. Sat-sat nak minum air kan. Lepas tu dia akan rasa keletihan juga. Okey, sama macam hypoglycemia dia jadi lemah kan. Yang hyperglycemia terlebih gula pun dia jadi letih. So kesian sangat orang yang ada kencing manis, kurang gula pun tak boleh, terlebih gula pun tak boleh. Okey, so rawatan dia. Okey, so sebagai anggota APM, kita nak tahu rawatan dia. Hypoglycemia apa nak buat? Hyperglycemia apa nak buat? Okey, kalau hypo, jangan sebut hypo saja tau. Sebab dia ada banyak hypo. Ada hypo yang inilah, hypo maksudnya rendah. So rendah apa kan? So kita sebut nama penuh dia, hypoglycemia. Hypoglycemia maksudnya kita merujuk kepada gula kurang dalam badan dia lah, dalam darah dia. Okey. So hypoglycemia apa kita boleh buat? Orang yang kurang gula ni dia akan ada tanda-tanda macam ni. So apa yang kita buat sampai ambulans di lokasi, kita tengok keadaan mangsa. Kalau mangsa boleh menelan lagi, dia masih sedap lagi, kita bancuk air manis kat dia. Sangkuik manis, Milo manis, air kotak, gula-gula manis. Air manis boleh, makanan manis boleh. Sebab tu orang kecil manis ni dia kena selalu standby gula-gula yang manis dekat poket dia. Kita takut jadi hypoglycemia. So dia sendiri tahu kalau dia rasa sangat-sangat lapar, dia rasa berdebar-debar, dia rasa ketak-ketak badan, dia sendiri tahu dia kena cari barang manis. So dia kena minum manis-manis. Kalau pesakit dah tak boleh minum, dia dah pengsan, dia dah koma, dia tak sedap, jangan paksa dia minum. Jangan paksa dia minum. So apa kita boleh buat kalau dia tak sedap, kita tak boleh paksa dia minum. Kita takut kalau kita masukkan air dalam mulut, dia akan pergi ke paru-paru. Jadi aspirasi paru-paru lagi masalah. Okey. So jangan paksa dia minum. Kita kalau ada boleh set line, masuk jarum kan kat tangan kan. Daripada situ kita masukkan dextrose. Okey. Ni air yang ada gula dalam air itulah. Selalu dia tulis ada D10, D20, D50. Tu merujuk kepada gula yang ada dalam air tu lah. Okay? Kalau yang teruk sangat, yang rendah sangat, sampai glukometer tu tak boleh baca, low kan, kita boleh bagi D50. Okay? Tapi hati-hati juga, jangan nanti terlampau tinggi pula gula dia. Okay? So kena pantau juga. Okay? Okay, so kalau dia sedap, kita bagi dia minum yang manis, kita bagi dia makan benda-benda manis. Yang makan pula jangan makan nasi tu okay? Atau sedap saya kawan tu kan. So kita bagi yang ringan-ringan lah, roti manis ke, coklat manis ke. Lepas tu air yang manis lah. Selalu bancuh sangkuit, minum sangkuit segelas tu, sekali dia segak lah. Sekali dia dah tak lemah badan, tak menggeletak sangat dah. Selalu dia macam magic tau. Kan. So yang ni untuk yang kurang gula dalam darah, hypoglycemia. Kalau hyper pula, gula terlebih pula dalam darah, apa nak buat? Hyperglycemia. So selalu orang yang kecil manis ni, dia akan ada ubat dia. Ubat yang selalu yang boleh injek tu nama dia insulin. So tanya dekat pesakit kalau dia masih sedap, pakcik selalu cucuk insulin berapa unit kan. So minta pesakit cucuk insulin tu dekat badan dia. Okay? Kalau dia masih boleh sedap, dia masih boleh kerjasama, kita minta dia cucuk insulin kat badan dia. Boleh nak? Yang ni terlebih gula, so kita nak cover balik gula tu, kita cucuk insulin. Okay? Kalau kata dia tak sedap, cepat-cepat bawa pergi hospital. Di hospital nanti doktor akan cucuk insulin kat dia, bagi rawatan yang sesuai untuk kurangkan gula dia. So hari ni kita dah dapat dah rawatan untuk hypoglycemia dan hyperglycemia.
Hypo ni kalau dia sedap, kita bagi dia minum yang manis, makan yang manis. Kalau tak sedap, kita kena cucuk jarum granula tu yang orang selalu accident kena cucuk granula tu kan. Then kita kena bagi dextrose lah dekat dia. Okey, air yang ada gula tu. Yang start dengan D lah, selalu dia ada tulis D kan. Kalau normal saline NS normal saline. Yang ni D, dextrose. Kalau hyperglycemia pula, kita boleh kalau pesakit masih sedap, kita bagi dia, suruh dia cucuk insulin. Kalau tak sedap, kita cepat-cepat bawa ke hospital untuk rawatan lanjut lah. Okay. So, ada lagi satu untuk orang kecil manis yang lebih teruk. Okay. Yang ni hypo, kurang gula dalam darah. Hyper, terlebih gula dalam darah. Ada satu lagi kita panggil dia diabetic ketoacidosis. Okay. Yang ni lagi serius lah. Okay. Diabetic ketoacidosis. Sekejap. Okay. Diabetic ketoacidosis. Sekejap. Saya buat. Okay. So, diabetic ketoacidosis. Ejaannya macam ni. Diabetic ketoacidosis. DIABETIC. KETOACIDOSIS. So, diabetic ketoacidosis tu apa? Gula terlebih dalam badan dia sangat-sangat tinggi, sangat-sangat high. 30, 31, 32 sangat-sangat high. Lepas tu bila insulin tak boleh nak cover gula tu, badan kita akan cernakan lemak tu sebagai tenaga untuk dia. So sebagai efek kepada pecahan lemak tu akan terhasilnya asid dalam darah, kita panggil keton. So akan selalu dengar keton. Cek keton dia. Ada tak keton dia dalam darah? Okey. Sama juga mesin dia macam cek gula juga, macam glukometer juga, tapi dia untuk detect keton dalam badan dia lah, dalam darah dia. Okey. Kalau ada keton, kita panggil keadaan ni diabetic ketoacidosis. Sangat-sangat bahaya. Yang ni lagi perlukan rawatan segera. Yang ni untuk mereka yang hyperglycemia, gula tinggi dalam darah yang sangat-sangat tinggi, 28, 30, 32. Okey, yang ni info tambahan ni. Okey. So, bahaya hyperglycemia, dua-dua boleh jadi koma. Kalau teruk sangat, dua-dua boleh jadi koma. Lepas tu dua-dua boleh jadi sawan. Kalau teruk sangat, dua-dua ni boleh jadi sawan. Sebab tu bila pesakit sawan, kita kena cek gula dia. Takut gula dia terlalu kurang ataupun terlalu tinggi dalam badan. Okay. So, terima kasih hari ni. Hari ni saya buat pendek saja. Saya buat khas lah untuk malam. Selalu buat siang. Takut ada orang yang tak boleh ikut. Kita try tukar-tukar waktu siarannya. Kita buat malam pula. Okay. So, hari ni kita dah belajar ilmu baru. Kita amalkan. Dah tahu dah hypo nak buat apa, hyper nak buat apa. Kalau ada soalan, boleh tanya. Jangan malu, jangan segan. Komen je kat bawah. Ramai doktor dalam grup. Ramai MA, ramai nurse. Ramai jurulatih APM dalam grup. Mereka akan bantu. InsyaAllah. Okay, terima kasih kerana menonton. Okay, share ilmu ni dengan kawan-kawan lain. Terutama mereka yang bertugas dekat bilik gerakan tu. Kalau boleh yang bertugas kat bilik gerakan tu semua kena tahu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga dipermudahkan semua urusan kita. Terima kasih.